Salam sejahtera. Bazar Raya Gilang Serai tahun ini akan berlangsung selama 36 hari iaitu yang paling lama dalam sejarah ia pernah diadakan. Demikian didedahkan Penasihat Utama Wisma Gilang Serai Profesor Madya Muhammad Faisal Ibrahim yang berkongsi butiran bazar tersebut dalam satu sidang media pagi tadi. Laporan berikut meninjau apakah antara ciri-ciri menarik dan yang terbaru bagi Bazar Raya tahun ini. Bazar Raya Gilang Serai kembali tahun ini lebih gah lagi dengan jumlah gerai 10 kali ganda lebih banyak berbanding tahun lalu. Sebanyak 700 gerai runcit, makanan dan minuman akan dibangunkan di dua tapak bazar yang berbeza. Tapak-tapak ini juga akan mempunyai tema-tema berbeza dengan bangunan Wisma Gilang Serai akan berubah menjadi bandar suk. Tapak di sepanjang Gilang Road pula akan bertemakan bazar jalanan. Dengan adanya ciri-ciri ini dan elemen-elemen tambahan ini, kita mengharapkan bazar raya yang diajukan oleh Wisma Gilang Serai pada tahun ini boleh memberikan ruang bagi masyarakat kita untuk menikmati suasana dan perayaan hari raya yang kita akan menyambut bersama-sama dengan sanak saudara dan memberikan ruang bagi kita untuk mendapatkan pengalaman yang baru, pengalaman yang menarik supaya kita boleh mengimbas kembali pengalaman kita di bazar-bazar yang lampau. Secara keseluruhannya, Bazar Raya Gilang Serai ini akan dianjurkan dengan teras konsep 4G iaitu generasi, menyumbang kembali, mesra alam dan grafiti. Dalam aspek menyumbang kembali atau giving back misalnya, rak-rak masyarakat akan disediakan untuk menggalak masyarakat mendermakan barangan yang masih boleh digunakan seperti baju hari raya untuk diberikan kepada golongan yang memerlukan. Semasa sidang media pagi tadi, Penasihat Utama WGS Profesor Madya Muhammad Faisal Ibrahim juga mendedahkan konsortium yang dianugerahkan tender bagi mengadakan Bazar Raya Gilang Serai tahun ini. Konsortium itu merangkumi 3 syarikat iaitu S-Light Event Support Private Limited, Enish Global Trading dan TLK Trade Fairs and Events Private Limited. Antara ciri-ciri menarik yang disertakan konsortium itu untuk Bazar Raya tahun ini termasuk tempat-tempat makanan 2 tingkat serta seni grafiti yang dihasilkan secara langsung. Bazar Raya tahun ini adalah yang pertama yang akan menampilkan anjung di Wisma Gilang Serai sejak ia dibangunkan pada pertengahan tahun lalu. Menurut perancangan WGS, ia akan menempatkan sekitar 30 gerai selain menjadikannya tempat permainan mesra alam untuk kanak-kanak. Bazar Raya Gilang Serai akan bermula pada 17 Mac serentak dengan penyalaan lampu hiasan Hari Raya. Ia akan berlangsung hingga 21 April. Bazar Hari Raya Gilang Serai akan beroperasi setiap hari dari 10 pagi hingga 11.59 malam. Hanya pada hari sebelum Hari Raya Aidilfitri, ia akan dibuka hingga jam 6 pagi. Pihak penganjur juga sedang bekerjasama dengan beberapa pihak penaja untuk menyediakan juadah berbuka bagi para penerima bantuan pada setiap hari Isnin hingga Khamis. Pihak penganjur Bazar Raya Gilang Serai tahun ini juga memperkenalkan inisiatif baru untuk memastikan makanan dan minuman yang dijual adalah 100% halal. Pihak penganjur akan bekerjasama dengan konsultan Halal Muiz bagi meletakkan garis panduan halal termasuk memastikan bahawa bahan-bahan yang digunakan dijamin halal dan setiap perniagaan perlu menggajikan sekurang-kurangnya 1 kaki tangan Muslim dalam satu-satu masa. Setiap gerai yang mematuhi garis panduan tersebut akan diberikan pelekat I am halal untuk mereka paparkan di gerai mereka. Para konsultan halal pihak penganjur juga akan menjalankan pemeriksaan secara rambang bagi memastikan mereka mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Jika didapati ada vendor yang tidak mematuhinya, pelekat I am halal mereka akan ditarik balik dan dilaporkan kepada pihak berkuasa. Pihak penganjur juga akan menarik balik perjanjian dengan vendor-vendor yang tidak mengekalkan standard halal itu jika perlu. Kadar kemampuan juga menjadi antara pertimbangan dalam penganjuran Bazar Raya Gilang Serai tahun ini. Para penganjur dan pengendali akan memastikan setiap gerai makanan dan minuman menjual sesuatu pada kadar yang boleh dimampui ramai. Menurut pihak penganjur, setiap vendor F&B akan menjual produk-produk dalam saiz sampel yang akan dijual pada harga $4.
Menurut Dr. Faisal, ini dilakukan bagi memastikan setiap golongan masyarakat akan dapat membeli produk-produk pada harga berpatutan. Selain harga makanan, kadar sewa juga lebih rendah tahun ini. Pihak menganjur mendedahkan bahawa gerai-gerai runcit akan disewakan pada harga sekitar $415 sehari setara dengan kadar sewa runcit bagi Bazar Tahun Baru Cina di Chinatown iaitu antara $400 hingga $500. Dalam pada itu, harga sewa bagi gerai-gerai makanan dan minuman F&B pula akan disewakan pada harga sekitar $14,000 sehingga $19,000 untuk sepanjang tempoh bazar itu diadakan. Ini lebih rendah berbanding kadar sewa yang ditetapkan bagi edisi tahun lalu yang mencecah sehingga $21,000. Dalam penganjuran Bazar Raya Gelang Serai tahun ini, terdapat juga inisiatif untuk menyokong para peniaga kecil-kecilan. Pihak penganjur akan menyediakan satu kawasan khas buat golongan tersebut. Gerai-gerai di ruang ini disewakan pada harga lebih rendah iaitu serendah $55 sehari atau $2,000 sepanjang tempoh 36 hari bazar itu dijalankan. Dalam pada itu, para peniaga tempatan berkongsi minat mereka untuk membuka gerai di kawasan Gilang semasa bulan raya nanti. Dengan skala bazar yang lebih besar, mereka menjangkakan suasana perniagaan akan kembali kepada paras sebelum pandemik. Namun mereka menganggarkan kos sewa di Gilang sebagai masih mahal. Syarikat Bakes by NY sudah bersedia untuk sekali lagi membuka sebuah gerai di Bazar Raya Gelang Serai tahun ini. Walaupun hanya meraih kadar penjualan sekitar 15% tahun lalu berbanding sebelum COVID-19, pemiliknya Encik Khairul Anwar berharap suasana kali ini akan kembali meriah seperti dulu. Ini meskipun kos sewa di Bazar Gilang kali ini sudah ditetapkan pihak penganjur iaitu tidak melebihi $19,000 atau kemerosotan $2,000 berbanding tahun lalu. Kalaupun dia taruh rent macam 10,000, itu kira untuk cover cost untuk rental je. Belum termasuk pekerja, ingredient, set upnya barang semua. Kalau they put it at max 20k, it's 20,000 tu agak mahal lah. Takut macam kita cuma break even aja nanti. Cuma kita tahu the traffic, human traffic akan ada dekat Gilang atau bazar-bazar yang lain. So sebab tu kita cubalah tahun ni. Bagi syarikat busana Adriana Yarika pula, pemiliknya Cik Nurlida Yusof memilih untuk mengambil pendekatan berbeza. Selain menumpukan perhatian kepada kedai fizikal di Jalan Pisang, Cik Nurlida sudah pun membuat persiapan dengan mengambil tempahan awal. Beliau turut mengambil kira maklum balas para pelanggan yang menginginkan sebuah kedai di kawasan Gilang pada Ramadan nanti. Kami tidak akan mengambil bazar kerana kami mendapat tahu bahawa Tanjung Katong Kompleks akan menyewakan unit-unit kosong untuk para peniaga. Kami juga difahamkan pada tahun ini adalah tahun terakhir para peniaga dapat menyewa sebelum ia diubah suaikan. Dan juga malah pada tahun lepas kami ada juga menyewa unit di sana dan maklum balas dari pelanggan kami bahawa mereka lebih selesa berbelanja di tempat yang berhawa dingin. Beliau menambah, langkah untuk mengambil tempahan pembelian awal juga membantunya lebih memahami tabiat perbelanjaan para pelanggan. Ini supaya beliau dapat mengelakkan daripada mengeluarkan kos tambahan dengan menghasilkan bekalan berlebihan. Singapura akan terus membuat pelaburan besar dalam membangunkan bakat dalam bidang teknologi. Ini walaupun gergasi-gergasi teknologi sedang memberhentikan puluhan ribu pekerja. Menurut Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo, syarikat-syarikat lain seperti Accenture dan PayPal komited untuk menggajikan para pekerja dan menyediakan latihan sambil bekerja kepada ribuan pekerja pada tahun ini. Cik Teo menambah masih terdapat permintaan bagi para pekerja yang memiliki kemahiran khusus dalam bidang teknologi. Ini terutamanya dalam sektor-sektor berkembang pesat seperti ekonomi hijau. Right-sizing the workforce for these tech companies is a painful exercise, particularly for the affected individuals and their families. But without a more disciplined approach to headcount growth, tech companies risk becoming more bloated and less agile, less able to support the kind of growth that we would all like to see come back to the global economy.
Cik Teo berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Program Peralihan Pertengahan Kerjaya oleh syarikat teknologi Timus. Program itu akan menyediakan latihan yang dipercepatkan bagi sekitar 400 pekerja yang tidak memiliki kemahiran teknologi sepanjang 3 tahun akan datang. Menjelang Mac ini, 22 lulusan dijangka menyertai syarikat itu sebagai para pemaju software sepenuh masa selepas mereka selesai menjalani latihan selama kurang 5 bulan. Timus juga merancang untuk menawarkan program latihannya kepada syarikat-syarikat lain. E-pembelajaran bagi menjimatkan masa dan kos. Kesatuan Pegawai Maritim Singapura SMOU sedang membangunkan platform pembelajaran berdasarkan sistem awan atau cloud. Platform itu akan menjadikan latihan lebih murah, anggaran $5,000 bagi setiap peserta. Platform itu bakal dilancarkan menjelang hujung tahun ini. SMOU menyatakan sistem pembelajaran online itu boleh diubah suai bergantung kepada keperluan syarikat seperti modul wajib, penilaian dan latihan simulasi. Para peserta boleh mengakses platform itu dari mana-mana dengan hubungan internet walaupun di rumah. Berucap di Majlis Makan Tengah Hari Tahun Baru Cina SMOU, Menteri Tenaga Manusia Dr. Tan See Leng berkata platform itu akan memudahkan latihan yang mewujudkan peluang kerjaya dalam bidang tersebut. Hasil pengeluaran sektor penghilangan Singapura menguncup buat 3 bulan berturut-turut pada Disember lalu disebabkan oleh kemerosotan lebih besar penghilangan bioperubatan. Hasil pengeluarannya jatuh 3.1% pada Disember menyusuli penguncupan 3.8% pada bulan sebelumnya. Sektor bioperubatan mencatat prestasi paling lemah dengan hasil pengeluaran jatuh 20% pada Disember berbanding tempoh yang sama setahun lalu. Antaranya disebabkan oleh permintaan ekspor lebih rendah bagi alat perubatan. Sektor elektronik pula menunjukkan prestasi baik dipacu oleh pengembangan dalam segmen infokom dan elektronik pengguna. Begitu juga dengan sektor kejuruteraan pengangkutan yang mencatat hasil pengeluaran lebih tinggi berbanding tempoh yang sama setahun lalu dirangsang oleh lebih banyak permintaan bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan syarikat-syarikat penerbangan komersil. Majlis Ugama Islam Singapura MUIS mengumumkan jawatan kuasa fatwa yang baru bagi penggal 2022 hingga 2025. Ia juga menyaksikan pelantikan 1 anggota penuh yang baru serta 7 anggota bersekutu yang baru dalam jawatan kuasa fatwa. Ustaz Dr. Firdaus Yahya dilantik sebagai anggota penuh menggantikan Ustaz Haji Ali Muhammad. Ustaz Ali akan terus berkhidmat sebagai anggota bersekutu kanan untuk jawatan kuasa fatwa baru ini. Daripada 24 anggota bersekutu dalam jawatan kuasa ini, terdapat 7 anggota baru yang dilantik. Pelantikan anggota-anggota baru ini adalah sebahagian usaha berterusan MUIS untuk membina generasi asatiza yang seterusnya yang dapat menyumbang kepakaran dan pendapat mereka mengenai isu-isu sosio-agama kontemporari yang kompleks. Penggal selama 3 tahun itu bermula dari 23 September 2022 hingga 6 Ogos 2025. Para penduduk Jurong West boleh jangkakan pilihan makanan yang lebih pelbagai. Pusat penjajah Jurong West yang berwajah baru bakal dibuka semula pada suku ketiga tahun ini. Pusat itu telah ditutup sejak 2020 kerana pengendalinya tidak memperbaharui kontrak kerana perniagaan yang hambar. Apabila siap kelak, pusat penjajah yang diperbaharui itu akan mempunyai 39 gerai makanan, tambahan 5 gerai berbanding sebelumnya. Ia juga tidak lagi terletak di lantai 2 saja, tetapi terbahagi di kedua-dua tingkat. Jumlah tempat duduk turut ditambah lagi 100, menjadikan 580 tempat kesemuanya. Satu tinjauan dalam kalangan penduduk mendapati lebih ramai memilih gerai makanan daripada pasar. Mereka lebih gemar membeli barangan runcit di pasar raya berdekatan. Oleh itu, 14 gerai pasar tidak lagi akan beroperasi.